Terima kasih pengacara majlis. Selamat pagi, salam sejahtera, salam satu Malaysia. Yang berusaha Dr. Haji Razak Tambi Timbalan Pengarah Klinik 1. Yang berusaha Dr. Yogendra, Timbalan Pengarah Klinik 2. Yang berusaha Encik Rudoh milik Timbalan Pengarah Merangkap Pengurusi Penganjur Perhimpunan Pagi. Semua pakar-pakar, ketua-ketua jabatan, ketua-ketua unit, penyelidik jurawat, tuan-tuan dan puan-puan, serta seluruh warga kerja Hospital Queen Elizabeth yang dikasihi sekalian. Bersyukur kita kepada Tuhan kerana pada pagi ini kita masih diberi peluang untuk berkumpul dalam majlis perhimpunan pagi bagi bulan yang ketiga bagi tahun ini, iaitu bulan Mac 2014. Di kesempatan ini saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih pada semua anggota yang hadir pada perhimpunan ini. Perhimpunan bulan ini bukanlah sekadar untuk memenuhi tuntutan jadual, tetapi juga sebagai medium untuk sama-sama kita berkongsi ilmu, mengeratkan hubungan, serta medan untuk saya menyampaikan dasar dan berkongsi maklumat serta pencapaian hospital ini. Hadirin yang saya hormati sekalian, baru-baru ini kita telah menerima lawatan Menteri Kesihatan. Beliau mencadangkan Hospital Queen Elizabeth dan Hospital Queen Elizabeth II berfungsi secara berasing, di mana kedua-dua hospital akan menyediakan perkhidmatan asas seperti perubatan, bedah arm, radiologi, orthopedics, sama seperti yang diamalkan oleh Hospital Ampang dan Hospital Sungai Buloh. Bagi perkhidmatan subspecialty, ia akan ditumpukan di satu hospital sahaja. Dengan saranan tersebut, pihak hospital sedang mengkaji semula pembelian alat-alat perubatan bagi fasa kedua. Untuk makluman, pihak jurutera KKM dan pihak pembina Twin Towers sedang bersiap sedia untuk penyerahan bangunan, dan majlis penyerahan akan disempurnakan pada bulan April, dan penyerahan bangunan tersebut akan dihadiri oleh Ketua Setiausaha Kementerian Kesihatan Malaysia sendiri. Kami menjangkakan bangunan tersebut akan beroperasi pada bulan Jun 2014 secara berperingkat dan sepenuhnya sebelum hujung tahun. Semasa lawatan yang berhormat juga, beliau telah mencadangkan pembangunan 7 zon kesihatan sebagai langkah Kementerian Kesihatan yang seterusnya untuk menambah baik perkhidmatan penjagaan kesihatan di Sabah. 7 zon yang dimaksudkan adalah Kota Kinabalu sebagai pusat, Sandakan, Tawau, Beaufort, Sepitang, Keningau dan Kota Merdu akan menawarkan rawatan perubatan am dan pakar. Pengenalan zon ini akan membolehkan pesakit yang dirujukkan ke hospital Kota Kinabalu dikurangkan, sementara orang awam boleh mendapatkan rawatan berkualiti dari kawasan masing-masing. Beliau juga menyatakan Kementerian Kesihatan akan mengkaji rancangan untuk meningkatkan kemudahan serta mendapatkan tenaga kerja yang cukup untuk menguruskan zon-zon tersebut agar perkhidmatan kesihatan dapat diperluaskan. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, pada petang kemarin pihak hospital telah mendengar pembentangan pencapaian patient safety goals, dan terdapat beberapa kelemahan bagi indikator to improve the accuracy of patient identification, to improve the safety of transfusions of blood and blood products, to ensure medication safety, and to reduce patient falls. Walaupun terdapat sedikit peningkatan dari segi pencapaian, tetapi ianya tidak memuaskan.
Sehubungan dengan itu, saya memohon semua warga hospital untuk mematuhi semua garis panduan yang sedia ada untuk memastikan pencapaian kita meningkat demi kebaikan pesakit. Saya ingin mengingatkan tuan-tuan dan puan-puan bahawa satu hari nanti kita semua mungkin akan menjadi pesakit di hospital ini. Maka inilah masa untuk kita yang masih sihat membuat sesuatu untuk meletak langkah-langkah patient safety goals secara teratur dan mengamalkannya supaya anggota-anggota yang bakal akan mengambil alih akan dapat meneruskannya. Hadirin yang saya hormati sekalian, merujuk kepada laporan perkhidmatan melalui sistem Hermes, jumlah keseluruhan kaki tangan adalah 3,000 orang. Selesai menyiapkan LMTT adalah lebih kurang 2,884 orang. Belum mengisi LMPT masih ada 92 orang. LMPT masih berstatus draft 147 orang. LMPT belum dinilai oleh PPK adalah 21 orang. LMPT belum dinilai oleh PPP adalah 89 orang. Bilangan ini menunjukkan peningkatan dalam pengisian LMPT berbanding dengan bulan yang lalu. Sesiapa yang belum kemukakan LMPT dimohon untuk menghantar LMPT dengan kadar yang segera supaya pergerakan gaji tahunan boleh dibuat. Sekali lagi saya ingin mengingatkan bahawa pergerakan gaji tahunan hanya akan diproses selepas panel pembangunan sumber manusia bersidang semula pada hujung tahun 2014. Seperti dalam ucapan-ucapan saya pada bulan-bulan lepas, saya selalu mengingatkan tuan-tuan untuk terus membuat pengemaskinian terhadap data peribadi tuan-tuan dan puan-puan di dalam sistem Hermes. Sebagai makluman, status pencapaian Hermes sehingga terkini adalah 99.75% dan untuk data peribadi bagi profil perkhidmatan 95.38%, manakala pengisian harta hanya adalah 76%. Hadirin yang saya hormati sekalian, dengan itu saya berharap tuan-tuan dan puan-puan mengingati semua perkara-perkara yang saya maklumkan seperti tadi dan menyampaikan kepada rakan-rakan tugas yang lain yang tidak dapat hadir pada hari ini, mari rata bersama-sama kita mengamalkan budaya korporat, iaitu penyayang, profesionalisme dan kerja ber. Dengan itu, terima kasih.